Setelah kematian dan kewafatan Allahyarham Tun Pihin Sri Haji Taib Mahmud, aset-aset empire kekayaan Tun Taib Mahmud menjadi heboh dan viral di seluruh dunia. Ramai rakyat Malaysia tidak tahu tentang kehebatan Allahyarham Tun Pihin Sri Haji Taib Mahmud bersama anak-anaknya dan keluarganya yang sangat hebat dan sangat luar biasa membina empire kekayaan yang terus menjadi perbualan hangat di dalam Malaysia dan luar negara. Secara eksklusif, saya ingin mendedahkan dan membongkarkan ilmu percaturan kuasa pembinaan empire oleh Allahyarham Tun Pihin Sri Haji Taib Mahmud yang cukup luar biasa, yang mana perkara ini perlu menjadi rujukan kepada seluruh rakyat, khususnya rakyat Sarawak dalam negara Persekutuan Malaysia. Pakcik Makcik Otok Arung, saya pernah menulis tentang empire kekayaan Tun Abdul Taib Mahmud di dalam Malaysia pada tahun 2015 lalu. Buku kajian politik ini sehingga Allahyarham Tun Pihin Sri Haji Taib Mahmud meninggal dunia. Saya tidak pernah disaman fitnah oleh negarawan hebat negara Malaysia itu, kerana semua pengkajian dalam buku ini adalah benar dan sahih 100% tentang bagaimana Allahyarham Tun Taib Mahmud menjadi sangat-sangat berkuasa dan sangat kaya raya dalam sejarah politik dunia. Sebagai graduan Master First Class dalam bidang ilmu sains politik dengan kelulusan CGPA 3.97 keluaran daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, I'm very proud. Saya mengkaji secara objektif dan rasional tanpa sebarang prejudis tentang sistem ekonomi politik legasi Allahyarham Tun Taib Mahmud yang sangat-sangat hebat dan luar biasa dicemburui oleh ramai manusia. Saya akan dedahkan bagaimana Allahyarham Tun Taib Mahmud menjadi sangat-sangat berkuasa dan sangat-sangat kaya raya dari tahun 1981 sehingga di akhir kehidupannya 22 Februari 2024 hari ini. Legasi politik Tun Taib Mahmud, walaupun beliau telah mati dan meninggal dunia, ia masih terpacak kukuh. Empire kekuasaan, empire politik, empire kekayaan Tun Taib Mahmud di dalam Malaysia, khususnya di Sarawak. Perkara pertama, dalam kajian korpus ilmu sains politik, kumpulan kapitalis di dalam legasi politik Allahyarham Tun Taib Mahmud menyaksikan syarikat korporat Bumiputra menguasai dan memonopoli projek-projek yang sangat bernilai tinggi.
Di bawah empayar kekuasaan dan pemusatan kuasa ekonomi Allahyarham Tun Taib Mahmud di Sarawak, penswastaan syarikat Cement Manufacturers Sarawak CMS cukup berkembang pesat sebagai sebuah syarikat monopoli pemaju industri dan pembangunan di Sarawak. Syarikat CMS ini adalah milik Allahyarham Tun Taib Mahmud dan anak-anaknya serta bekas isteri pertama beliau. Yang mana syarikat CMS ini dalam pasaran saham Kuala Lumpur, walaupun Allahyarham Tun Taib Mahmud telah meninggal dunia, ia tetap pada paras yang cukup tinggi nilai sahamnya. Hala tuju pengukuhan kuasa Tun Abdul Taib Mahmud di Sarawak adalah ingin membawa sebuah ekonomi Sarawak di bawah kawalan empayar kekuasaannya. Instrumen Allahyarham Tun Taib Mahmud adalah meneruskan perkembangan syarikat Cahaya Mata Sarawak CMS, yang mana merupakan satu-satunya perniagaan terbesar di Malaysia Timur, membekalkan perkhidmatan simen sebagai produk utama syarikatnya. Di awal penubuhan syarikat CMS milik Allahyarham Tun Taib Mahmud dan keluarganya, ia dikenali sebagai syarikat Cement Manufacturers Sarawak. Evolusi syarikat simen terkemuka negeri Sarawak itu juga melalui proses penjenamaan baharu pada tahun 1998 yang dikenali sebagai Cahaya Mata Sarawak Berhad CMS selepas beberapa tahun disenaraikan dalam Bursa Saham Kuala Lumpur KLSE pada tahun 1989 lalu. Proses evolusi syarikat terkemuka negeri Sarawak milik Tun Taib Mahmud dan keluarganya ini sememangnya berhubung kait dengan polisi ekonomi kerajaan di bawah Allahyarham Tun Taib Mahmud sepanjang pemerintahannya sebagai Ketua Menteri Sarawak yang paling lama berkuasa di dunia. Untuk rekod, Allahyarham Tun Taib Mahmud telah melaksanakan penswastaan dengan cukup teliti bagi membangunkan dan memajukan ekonomi rakyat Sarawak. Di samping Tun Taib Mahmud menubuhkan syarikat yang baru, syarikat CMS berjaya berkembang di antara tahun 1993 dan 1996 sebelum keluarga Tun Taib Mahmud menjadi pemilik baru syarikat tersebut. Reserve takeover atau pengambil alihan semula adalah terma yang digunakan untuk proses pembelian syarikat CMS oleh keluarga Tun Taib Mahmud pada nilai yang tinggi dan dibayar melalui penukaran saham. Ia menjadikan keluarga Allahyarham Tun Taib Mahmud secara mudah menjadi pemilik dan pemegang majoriti saham syarikat perniagaan CMS di negeri Sarawak. Satu terma yang digunakan oleh para sarjana bagi proses penjualan saham ini adalah melalui proses penswastaan oleh kerajaan Allahyarham Tun Taib Mahmud sehingga hari ini. Dengan cara ini, ahli-ahli keluarga Allahyarham Tun Taib Mahmud iaitu isteri pertamanya, Allahyarhamah Laila Taib dan 4 orang anaknya menjadi pemegang saham syarikat swasta yang terbesar di negeri Sarawak iaitu syarikat CMS. Syarikat CMS Berhad sememangnya menjadi keutamaan kerajaan negeri Sarawak untuk menggerakkan projek-projek pembangunan kontrak awam yang bernilai jutaan-jutaan US dollar. Berdasarkan kajian pakar-pakar sarjana dalam bidang ekonomi politik di Sarawak, keuangan syarikat CMS ini adalah cukup-cukup powerful. Syarikat milik keluarga Tun Taib Mahmud
diberikan geran-geran projek dengan cukup mudah melalui proses pemilikan lesen ekuiti perniagaan daripada Menteri Keuangan Kerajaan Persekutuan Malaysia. Satu lagi contoh lain adalah pengambil alihan sebuah syarikat yang mempunyai keuntungan besar dalam perlombongan dan pengeluaran keluli oleh syarikat CMS pada tahun 1993. Proses ini dilakukan atas inisiatif daripada Kerajaan Negeri Sarawak yang menjadi syarikat-syarikat tersebut dijual kepada syarikat CMS milik keluarga Allahyarham Tun Taib Mahmud sehingga hari ini. Penjualan yang memberi keuntungan besar dan mengembangkan proses monopoli syarikat CMS dalam pasaran ekonomi Sarawak dikaitkan dengan hubungan Allahyarham Tun Taib Mahmud dan ahli keluarganya. Sebagai pemegang saham utama dalam syarikat CMS Berhad, keluarga Allahyarham Tun Taib Mahmud mendapat banyak kelebihan daripada dasar penswastaan syarikat negeri yang sangat-sangat menguntungkan. Kawalan Allahyarham Tun Taib Mahmud ke atas segala kelebihan kuasa dan sumber ekonomi di Sarawak menyaksikan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dijadikan sebagai alat untuk menswastakan syarikat milik kerajaan negeri. Penswastaan yang dilakukan adalah untuk kepentingan ekonomi kapitalis baharu dalam kalangan ahli keluarga Allahyarham Tun Taib Mahmud. Begitu juga dengan kedudukan Tun Taib Mahmud yang memihak kepada kerajaan persekutuan telah memberi kesan langsung kepada keluarganya untuk menikmati pelbagai kontrak dan projek yang sangat banyak. Sebagai contoh, lesen broker saham Sarawak Security, sebuah anak syarikat CMS yang memiliki monopoli lumayan ini daripada kerajaan pusat. Sepanjang penswastaan dan penstrukturan semula syarikat CMS Berhad, banyak projek-projek infrastruktur awam yang dibiayai dana keuangan kerajaan negeri dan disalurkan kepada syarikat CMS milik Allahyarham Tun Taib Mahmud dan keluarganya. Pelbagai senarai projek pembinaan dari tahun 1990-an sehingga tahun 2000-an yang menunjukkan keutamaan kerajaan negeri memberikan kontrak dan projek berskala besar kepada syarikat CMS milik Allahyarham Tun Taib Mahmud ini. Perkara yang jelas adalah jaminan melalui perundingan projek tender daripada Kerajaan Negeri Sarawak dan agensi-agensi kerajaannya tetap berpihak kepada syarikat Allahyarham Tun Taib Mahmud dan keluarganya iaitu syarikat CMS. Berdasarkan rekod fakta dan bukti, penyelidikan daripada Maybank menjelaskan korelasi yang signifikan hubungan Allahyarham Tun Taib Mahmud yang membantu keluarganya menjadi elit kapitalis orang kaya baru di Sarawak melalui penubuhan syarikat CMS Berhad. Dalam kajian pasaran saham, syarikat CMS telah menjelaskan bahawa dapatan analisis menunjukkan pengekalan potensi pelaburan keuangan yang tinggi dan stabil dalam syarikat CMS Berhad menjadikan Allahyarham Tun Taib Mahmud dan anak-anaknya serta keluarganya sangat kaya raya dalam Malaysia. Keluarga Allahyarham Tun Taib Mahmud mempunyai pegangan saham sebanyak 43.7% pada tahun 2014 yang lalu, sehingga hari ini berpotensi untung dalam prospeknya jika dibeli di dalam pasaran saham Bursa Kuala Lumpur. Hal ini kerana penasihat broker saham pelaburan seperti Maybank menunjukkan dapatan kajian peletakan jawatan Taib Mahmud sebagai Ketua Menteri Sarawak pada tahun 2014 lalu tidak memberi kesan kepada potensi saham perniagaan syarikat miliknya iaitu syarikat CMS. Kewafatan
Allahyarham Tun Taib Mahmud juga menunjukkan analisis pertumbuhan saham syarikat CMS kekal kukuh dan kuat dalam pasaran saham negara maupun di peringkat antarabangsa. Empire kekayaan dan kekuasaan Allahyarham Tun Taib Mahmud dalam kajian kes syarikat CMS melibatkan keluarganya ini membuktikan sistem oligarki governance dan elit politik yang dikonstruk oleh Allahyarham Tun Taib Mahmud selama lebih 3 dekad telah menjadikan Allahyarham Tun Taib Mahmud merupakan antara elit politik, oligarki politik dan Raja Baru Sarawak yang sangat-sangat kaya raya. Polisi ekonomi di bawah legasi politik Allahyarham Tun Taib Mahmud telah meletakkan syarikat CMS Berhad miliknya sebagai syarikat yang akan tetap mendapat peluang dalam tender-tender dan kontrak projek di dalam negara Persekutuan Malaysia, khususnya di negeri Sarawak. Sebagai contoh dalam projek pembangunan koridor pembangunan tenaga Sarawak SCORE yang pernah dilaksanakan di era Pak Lah, syarikat CMS milik Allahyarham Tun Taib Mahmud memonopoli konsesi-konsesi projek di negeri Sarawak. Bertitik tolak daripada pendedahan bagaimana empire kekayaan Allahyarham Tun Taib Mahmud berjaya dibina, pemegang-pemegang saham utama syarikat CMS Berhad iaitu On Mahmud, Razia Mahmud, iaitu adik-beradik kepada Tun Taib Mahmud, Jamilah Hamidah Taib, Ana Allahyarham Tun Taib Mahmud, termasuk Mahmud Abu Bakir, Hanifah Taib, Shahnaz Abdul Majid dan Syed Ahmad Alwi Asri adalah elit kapitalis Bumiputra di bawah governance legasi politik Allahyarham Tun Taib Mahmud yang mendapat kelebihan monopoli ekonomi perindustrian. Kerajaan negeri Sarawak berperanan besar dalam proses ini kerana pemusatan ekonomi oleh seorang individu yang sangat-sangat hebat mencatur kuasa, iaitu Allahyarham Tun Taib Mahmud, 33 tahun, sangat lama berkuasa sebagai Ketua Menteri Sarawak dalam sejarah politik negara dan sejarah politik dunia. Akhir sekali, dalam kajian korpus ilmu sains politik ini juga, para sarjana dan pakar-pakar dalam bidang percaturan kuasa politik menyatakan Allahyarham Tun Taib Mahmud adalah seorang usahawan yang sangat berjaya di dalam negara Malaysia. Kekayaan Allahyarham Tun Taib Mahmud tidak ada tandingan sehingga hari ini, kerana syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan pegangan saham Allahyarham Tun Taib Mahmud adalah melibatkan beratus-ratus syarikat yang ada di dalam Malaysia dan seluruh dunia. Untuk makluman pakcik-makcik Otok Arung, konsesi pembalakan adalah kunci utama kepada proses pengukuhan empire kekayaan dan kekuasaan Allahyarham Tun Taib Mahmud di Sarawak. Para sarjana yang pakar dalam menganalisis ekonomi politik di Sarawak, Andrew Area, Jennery Amir, kedua-dua sarjana itu berpendapat bahawa Allahyarham Tun Taib Mahmud lebih kaya berbanding pemimpin diktator Indonesia, iaitu Suharto. Penswastaan konsesi pembalakan ke atas syarikat elit kapitalis Cina tempatan Sarawak menunjukkan hasil kekayaan Allahyarham Tun Taib Mahmud meningkat beratus-ratus kali ganda.
hujung tahun 1980-an di era pemerintahan Tun Taib Mahmud sebagai Ketua Menteri Sarawak, menunjukkan negara Jepun, negara Korea Selatan dan negara Taiwan merupakan pengimport pembalakan utama di negeri Sarawak. Daripada aktiviti ekspor pembalakan dari negeri Sarawak, 90% hasil pengeksportan tersebut adalah daripada kerajaan negeri Sarawak. Hasil daripada pengeksportan besar-besaran pembalakan ini Allahyarham Tun Taib Mahmud mendapat 4 bilion US dollar atau bersamaan hampir mencecah 20 bilion ringgit daripada industri pembalakan Sarawak. Tun Haris Saleh pernah menyatakan bahawa setiap kubik meter pembalakan, Allahyarham Tun Taib Mahmud menerima pembayaran sebanyak RM30 bagi setiap meter kubik pembalakan. Allahyarham Tun Taib Mahmud adalah pemegang konsesi pembalakan yang ketiga terbesar di negeri Sarawak. Laporan mengenai penglibatan Allahyarham Tun Taib Mahmud dalam perniagaan turut tersenarai melibatkan 19 buah syarikat yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan Allahyarham Tun Taib Mahmud semasa menjadi Ketua Menteri Sarawak. Di samping itu, 4 bilion US dollar setiap tahun dalam proses mengekspor kayu balak ke negara luar dan perkhidmatan penghantaran dimonopoli oleh syarikat keluarga Allahyarham Tun Taib Mahmud. Sejak awal tahun 1980-an sehingga hari ini, kegiatan pembalakan di negeri Sarawak dianggarkan bernilai lebih 50 bilion US dollar atau bersamaan dengan hampir lebih 200 bilion ringgit di bawah kawalan konsesi yang ditentukan oleh Allahyarham Tun Taib Mahmud dari tahun 1981 sehingga negarawan ini meninggal dunia. Bayangkan, empayar kekayaan Allahyarham Tun Taib Mahmud bukan sahaja bermula daripada syarikat Simen, iaitu syarikat CMS di Sarawak selama beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak 33 tahun. Akan tetapi, syarikat-syarikat balak, sektor-sektor pengeksportan balak turut dikuasai dan dimonopoli oleh Allahyarham Tun Taib Mahmud bersama keluarganya, sehingga anggaran perniagaan kayu balak ini mencecah lebih 200 bilion ringgit di bawah kawalan pemusatan kuasa. Negarawan hebat dari Sarawak yang sangat kaya raya. Pakcik Makcik Otok Arum. Kekayaan Allahyarham Tun Taib Mahmud bersama adik-beradiknya, bersama anak-anaknya, bersama isteri-isterinya dan keluarganya ini bukan lagi menjadi satu rahsia di peringkat dunia maupun di dalam negara Malaysia. Maka peninggalan harta warisan Allahyarham Tun Taib Mahmud ini menjadi perbualan dan perdebatan dan diskurs dalam kalangan pakar-pakar sarjana dan pemerhati-pemerhati di seluruh dunia. Sama ada anda suka atau tidak suka, pendedahan baru ini membuktikan Allahyarham Tun Taib Mahmud sangat-sangat hebat membina satu sistem ekonomi politik yang menjadikan beliau sangat-sangat berkuasa dan sangat-sangat kaya raya walaupun telah meninggal dunia. Kini legasi politik Allahyarham Tun Taib Mahmud terus diperjuangkan oleh anak-anaknya dan elit-elit politik yang direkrutnya sejak tahun 1980-an sehingga tahun 2024.
Abang Johari dan kerajaan GRS menjadi sangat popular dan sangat berkuasa di Sarawak adalah hasil kebijaksanaan Allahyarham Tun Taib Mahmud membina empire kekuasaan dalam sistem governance ekonomi politik di Sarawak. Tun Taib Mahmud sangat popular selama beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak 33 tahun dan selama beliau menjadi TYT Sarawak. Allahyarham Tun Taib Mahmud adalah seorang ahli politik genius. Sangat kebal sehingga di akhir kehidupannya antara elit politik dan oligarki politik yang sangat-sangat kaya raya memonopoli sektor perniagaan, sektor pembalakan, memonopoli projek-projek mega yang memperkayakan syarikatnya dan anak-anaknya di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati dan mencucuri roh Allahyarham Tun Taib Mahmud. Dan semoga syurga untuk Allahyarham. A great statement dalam percaturan kuasa dunia, dalam percaturan kuasa Malaysia, yang berjaya membina empire kekuasaan dan empire kekayaan sehingga akhir hidupnya yang wafat dan meninggal dunia hari ini. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Kita manusia tidak ada kuasa. Pakcik-makcik otoan. Akhir kata, saya mengkaji empire legasi politik Allahyarham Tun Taib Mahmud. Telah banyak mengajar saya tentang satu perkara. Allahyarham Tun Taib Mahmud mengajar kita tentang bagaimana mencatur kuasa secara real politik dan bagaimana beliau membina empire kekayaan sehingga sangat kebal bersama keluarganya di era pemerintahan kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takziah atas kewafatan Allahyarham Tun Taib Mahmud, negarawan hebat dari Sarawak yang cukup dikagumi dan digeruni dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Sekian, terima kasih.